share ni? Boleh? Syamizan boleh? Boleh. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa dulu. Sekejap. Okay, kita baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay. Okay, sebelum kita start kelas kita hari ni, awak semua tahu ke kita nak belajar tajuk apa hari ni? Mesti awak semua tak tahu kan? Okey, cikgu ada 3 kad yang cantik-cantik ni cikgu buat ni. Kad yang cantik-cantik ni. Okey, cikgu nak salah satu daripada awak pilih je kad yang mana yang awak berkenan. Kad nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3. Okey, cikgu nak Syamimi pilih boleh? Boleh. Okey, Syamimi pilih kad nombor berapa? 2. Okey, Syamimi pilih kad nombor 2. Kita tengok apa isi dalam kad nombor 2 ni. Okey, Syamimi boleh baca tak? Yang kanak-kanak ni. Yang dekat slide cikgu ni boleh? Okey, kalau tak boleh, cikgu bacalah. Okey, kanak-kanak dalam umur 3 hingga 6 tahun memerlukan 1830 kilokalori tenaga. Okey, dalam kad nombor 2 ni menunjukkan gambar kanak-kanak. Okey, Assalamualaikum Nurin. Okey, Waalaikumsalam. Okey, Nurin sihat ke tu? Demam ke? Demam. Di klinik lah demam tak? Tidak. Okey, makan ubat dah. Untuk apa tu? Hari ni kita nak belajar. Cikgu tak cakap lagi tajuk apa kita nak belajar hari ni. Cikgu tunjukkan gambar kanak-kanak perempuan dulu. Dalam kad ni kita ada kanak-kanak dalam umur 3 hingga 6 tahun memerlukan 1830 kilokalori tenaga. Okey, awak semua rasa tajuk apa yang kita nak belajar hari ni? Hari ni kita nak belajar pasal tajuk apa? Okey, siapa boleh bagi tahu? Marliana boleh bagi tahu cikgu kita nak belajar tajuk apa hari ni? Okey, siapa nak boleh bagi tahu? Syamizan? Syamimi? Nurin? Okey, nampaknya semua tak tahu kita nak belajar tajuk apa hari ni. Okey, hari ni kita nak belajar tajuk 4.4 peruntukan diet harian yang disarankan dan indeks jisim badan. Okey, dalam buku teks awak tu, awak tengok muka surat 184. Okey, semua ada buku teks kan? Ada. Okey, bagus. Okey, buka buku teks muka surat 184. Okey, ni objektif yang kita nak capai hari ni. Yang pertama, kita nak mengenal pasti maksud dan kegunaan RDA.
RDA ni, nilai RDA peruntukan daya harian yang disarankan ataupun nama ringkas dia adalah RDA. Yang kedua, kita nak membandingkan keperluan kalori mengikut kumpulan umur, jantina dan golongan tertentu. Okey, yang ketiga kita nak mengira ni, kita nak guna kalkulator ni, kita nak kira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan. Okey, mula-mula sekali kita perlu tahu apakah maksud peruntukan daya harian yang disarankan ataupun nama ringkas dia dalam bahasa Inggeris RDA, Recommended Dietary Allowance. Okey, ini adalah maksud dia. Okey, siapa boleh baca maksud dia ni? Syamizan boleh baca tak? Boleh tolong cikgu baca? Ni satu jadual yang menunjukkan ni. Boleh? Syamizan ada lagi kata? Mana tu? Ni satu jadual yang menunjukkan. Oh, itu. Ni dia kat slide cikgu ni. Boleh? Terjumpa. Tak jumpa. Okey, tak apalah cikgu bacalah. Okey, maksud peruntukan daya harian yang disarankan ni adalah satu jadual yang menunjukkan tahap keperluan nutrien harian oleh individu yang sihat berdasarkan jantina. Jantina tu lelaki dan perempuan lah, umur, ibu mengandung atau ibu yang menyusukan anak. Okey, kita teruskan, kita tengok kepada kegunaan RDA ni. Kegunaan RDA ni kita ada 4 kegunaan. Okey, yang pertama adalah alat pengukur untuk menilai kualiti bahan makanan berdasarkan nutrien yang ada dalam makanan tersebut. Okey, yang kedua, bahan rujukan individu atau pakar pemakanan semasa merancang menu harian. Okey, yang ketiga, panduan kepada penggubal polisi dalam bidang pemakanan dan pertanian. Okey, panduan kepada penggubal polisi ni untuk menjamin agar bekalan makanan penduduk sesebuah negara tu, contohnya kalau negara kita, negara Malaysia, dia nak menjamin keperluan makanan tu mencukupi. Okey, kegunaan RDA yang keempat adalah panduan kepada industri makanan untuk membuat label pada bungkusan produk makanan mereka. Okey, contohnya label pada pembalut roti, label pada minuman seperti air kotak laici ke, air kotak soya ke dan sebagainya. Okey, kita berehat seketika. Kita buat kuis. Kita adakan kuis. Okey, dalam kuis ni cikgu nak nyatakan kegunaan RDA. Okey, siapa boleh nyatakan kegunaan RDA yang cikgu sebutkan tadi? Kita ada 4 kan kegunaan RDA. Okey, Nurin boleh nyatakan salah satu kegunaan RDA tak? Bahan rujukan kepada individu dan pakar pemakanan semasa merancang menu harian. Okey. Itu kan? Betul. Hak itulah kegunaan RDA. Kita ada 4 lagi. Hotline. Marliana. Lagi. Nilai Boleh. panduan
bantuan kepada pegubal polisi dalam bidang pemakanan dan pertanian untuk menjamin bekalan makanan penduduk di sebuah negara yang agak mencukupi. Okey, betul. Lagi? Panduan kepada industri makanan membuat label, iaitu memberikan maklumat makanan pada bungkusan makanan produk mereka. Okey, satu lagi. Sebagai alat pengukur untuk menilai kualiti sesuatu bahan makanan berdasarkan ketumpatan nutrien dalam makanan tersebut dan kaitannya dengan kesihatan. Okey, bagus Nurin. Okey. Pandai. Okey, kita ada 4 kegunaan RDA. Okey, seterusnya kita teruskan kepada peruntukan diet harian yang disarankan ataupun RDA. Okay, dalam buku teks awak tu awak boleh tengok pada muka surat 185. Awak boleh tengok jadual yang berwarna kuning tu, iaitu jadual komposisi makanan. Okey, untuk kita baca jadual komposisi makanan ni, okey, awak boleh tengok dalam buku teks awak kalau dalam slide cikgu ni nampak macam kabur je. Okey, kita tengok kepada remaja perempuan. Okey, kita tengok remaja perempuan tu. Remaja perempuan dalam lingkungan umur 16 hingga 19 tahun. Okey, dalam lingkungan umur awak lah. Umur awak berapa tahun 16? 16. Okey, kita tengok umur 16 hingga 19 tahun tu. Okey, tenaga yang diperlukan berapa? Tenaga kekal tu yang diperlukan adalah, okey, dalam remaja perempuan 2100 tenaga kilokalori yang diperlukan. Okey, kita nak sebut dia, kita sebut 2100 kilokalori. Okey, berbelit-belit lidah. Okey, untuk remaja perempuan dalam lingkungan umur 16 hingga 19 tahun. Okey, protein yang awak perlukan adalah 54 gram protein. Kalsium pula 500 miligram kalsium. Ferrum 28 miligram ferrum dan seterusnya, iaitu vitamin A, thiamina, riboflavin, niacin, asid folik, vitamin B12 dan asid ascorbic. Okey. Okey, macam tu cara bacaan dia. Okey, bagaimana kita nak tahu berapa jumlah tenaga harian yang diperlukan bagi seseorang individu yang sihat ni? Okey. Okey, di sini kita ada 4 contoh. Kita ada remaja lelaki berumur 16 tahun, bayi berumur 8 bulan dan mempunyai berat badan 9 kilogram. 9 kilogram, lelaki dewasa berumur 51 tahun dan wanita berumur 39 tahun dan hamil 5 bulan. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk bayi berusia 8 bulan dan berat 9 kilogram ni. Okey, untuk kita tahu apa tadi, kita tahu jumlah tenaga harian yang diperlukan bagi bayi tadi. Okey, kita tengok perkara. Perkara ni kalau kita nak cari bayi, kita tengok sahaja perkara dekat bayi ni. Jangan tengok hak lain, jangan tengok hak kanak-kanak ke, hak remaja lelaki ke, remaja perempuan ke, jangan. Kita tengok kepada bayi. Okey, bayi berusia 8 bulan ni. Kita tengok. Sini kan bayi berusia 8 bulan. Okey, bayi berusia 8 bulan
dekat atas sekali ni, bayi berusia kurang dari setahun perlu dikira berdasarkan berat badan bayi. Okey, ni alik atas sekali ni. Okey, lepas tu kita tengok tenaga dia. Tenaga kilokalori dia ni. Kita ambil je 112 kilokalori ni, kita darabkan dengan 9. Ke 9 ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada berat bayi ni. Berat 9 kg ni kita darab je. Kita darab, kita tekan kalkulator 112, kita darab dengan 9. Okey, apabila kita darab, kita dapatlah jawapan 1008 kilokalori. Okey, boleh faham tak? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok pula kepada remaja lelaki berumur 16 tahun. Okey, tadi cikgu cakap contoh remaja perempuan kan? Okey, ni untuk remaja lelaki ni, contoh kawan-kawan lelaki sekelas awak tu. Okey, remaja lelaki berumur 16 tahun ni dalam lingkungan mana? Dalam lingkungan bawah sekali ni kan? Okey, kalau untuk remaja lelaki ni dia dah bagi dah siap-siap ni tenaga dia berapa ni? Dia dah bagi dah siap-siap. Jadi kita just ambil je tenaga yang dia dah sediakan ni. Tenaga dia adalah 2580 kilokalori. Okey, untuk dewasa lelaki berumur 51 tahun. Okey, dewasa lelaki berumur 51 tahun ni kita cari je perkara ni dekat dewasa lelaki ni. Dewasa lelaki kat sini kan. Okey, kita tengok lingkungan umur dia duduk dekat mana? Duduk dekat ni ke, duduk dekat ni lah kan, 50 hingga 59 tahun ni. Jadi, kita dapat tahu kilokalori dia adalah 2280 kilokalori. Okey, macam ni je kalau kita nak tahu tenaga yang diperlukan oleh dewasa lelaki. Kita tengok soalan dia dalam lingkungan umur berapa. Lepas tu dia berada di mana? Bayi ke, kanak-kanak ke, remaja ke. Okey. Okey, untuk wanita berusia 39 tahun dan hamil 5 bulan. Okey, kita tengok dalam lingkungan dewasa perempuan berusia 39 tahun ni. Okey, yang pertama kita tengok wanita ni. Wanita ni dalam kategori mana? Wanita umur 39 tahun ni mestilah dalam kategori dewasa perempuan kan. Lepas tu kita tengok dia dalam lingkungan umur berapa? Dalam lingkungan umur 20 hingga 39 tahun. Okey, lepas tu kita ambil tenaga dia berapa? Kita tengok tenaga yang dia tulis tu berapa? Tenaga kilokalori dia. Contohnya kat sini 2000. Lepas tu kita keluarkan 2000. Okey, lepas tu ada dan ni. Dan hamil 5 bulan. Okey, hamil 5 bulan ni kita tengok pula dekat ibu mengandung ni. Kita tak siap lagi ni cari tenaga keseluruhan dia ni. Dekat ibu mengandung ni kita cari trimester pertama, trimester kedua ataupun trimester ketiga. Okey, untuk trimester pertama ni, okey, awak tengok kat sini untuk trimester pertama sama dengan 3 bulan. Ni sama dengan 3 bulan. Untuk trimester kedua lebih daripada 3 bulan tetapi tidak melebihi 6 bulan. Okey, untuk trimester ketiga ni melebihi 6 bulan. Jadi kita boleh tahulah wanita yang hamil 5 bulan ni dalam trimester keberapa? Trimester pertama ke? Trimester kedua ke? Ataupun trimester ketiga? Dia cakap hamil 5 bulan. Jadi dia berada pada trimester kedua iaitu
lebih daripada 3 bulan tetapi tidak melebihi 6 bulan. Jadi kita tambah je, kita ambil yang dewasa perempuan ni, kita ambil 2,000. Lepas tu kita ambil yang trimester kedua ni. Trimester kedua 350. Kita tambah sahaja 200 tambah 350. Kita dapatlah 2,350 kilokalori. Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey, bagus. Okey. Okey, yang kedua ataupun yang seterusnya, awak boleh buka muka surat 186. Okey, dalam muka surat 186 ni kita nak buat pengiraan ni. Jadi kita perlukan kalkulator ataupun awak boleh juga gunakan phone awak tu. Jika pada bahagian kalkulator boleh guna kemudahan yang terdapat dalam phone awak tu. Okey, dalam muka surat 186 dalam muka teks awak tu, kita akan tengok kepada nilai tenaga dalam makanan. Okey, kita tengok aktiviti 1, pengiraan nilai tenaga makanan. Okey, untuk mengira nilai tenaga makanan ni, kita perlu rujuk kepada jadual komposisi nutrien. Okey, ni adalah jadual komposisi nutrien ni. Dalam buku teks awak tu, jadual yang berwarna purple ni, berwarna ungu ni. Okey, unit nilai tenaga makanan ialah kilokalori ataupun kilojoule. Yang ni kita perlu tahu 1 kalori bersamaan dengan 4.184 joule. Manakala 1 kilokalori bersamaan 4.184 kilojoule. Okey. Untuk kalori kepada joule kita kena darab. Untuk kita cari joule kepada kalori, kita perlu bahagi. Okey, jadi alik atas ni kita perlu darab dan alik bawah ni kita perlu bahagi. Boleh? Syamimi Marliana, boleh? Syamizan. Boleh. Okey, kita tengok jadual komposisi nutrien ni. Okey, dalam jadual komposisi nutrien ni, kita perlu lihat kepada 3 perkara. Yang pertama, kita perlu tengok nama makanan tu. Nama makanan ni jenis makanan yang telah dimasak. Okey, yang kedua, peratus. Peratus bahagian yang boleh dimakan bagi setiap 100 gram makanan tersebut. Ataupun lebih dikenali sebagai EP. Edible portion. Okay, yang ketiga, kita tengok berat setiap nutrien pembekal tenaga. Kita tengok kepada protein, lemak dan karbohidrat. Kita tengok 3 ni je. Sebab kita nak kira nilai, kita perlu kira nilai tenaga makanan ni, kita kena kira hak ni je. Kita kena kira protein, lemak dan karbohidrat. Okey, sebelum cikgu menerangkan langkah-langkah pengiraan nilai tenaga makanan, ada beberapa formula yang mesti kamu ingat. Okey, yang pertama kamu perlu ingat nilai tenaga makanan bagi setiap 1 gram nutrien. Okey, kita tengok kat sini. Okey, hak ni awak perlu ingat 1 gram protein bersamaan 17 kilojoule. 1 gram karbohidrat pula bersamaan dengan 17 kilojoule. 1 gram lemak bersamaan 38 kilojoule. Okey, yang kedua, mengira berat edible portion EP ataupun makanan yang boleh dimakan. Ni formula dia. EP gram bersamaan dengan EP peratus kali berat makanan. Yang ketiga, nilai tenaga makanan. Nilai tenaga makanan kilojoule ni EP gram per 100 kali berat nutrien dalam makanan kali nilai tenaga bagi 1 gram nutrien.
Okey, cikgu bagi masa 1 saat untuk awak ingat sepintah lalu ketiga-tiga formula ni. Ingat sepintah lalu je. Sebelum kita teruskan kepada pengiraan kita. Okey, dah? Okey, kalau dah, kita tengok langkah-langkah pengiraan nilai tenaga makanan ni. Okey, yang pertama kita kena bina jadual pengiraan dahulu. Okey, yang kedua kita kena masukkan perkara pada setiap baris pertama lajur berkenaan. Okey, yang ketiga kita kena kenal pasti maklumat yang diberi pada soalan. Yang keempat, lakukan pengiraan dengan menggunakan formula yang berkaitan. Okey, langkah yang pertama kita kena bina jadual pengiraan jawapan dulu. Okey, untuk kita kira nilai tenaga makanan ni, cikgu sarankan kepada awak untuk buat dalam jadual supaya lebih sistematik dan supaya lebih senanglah awak nak buat pengiraan tu. Mula-mula kita bina 7 lajur ruang jawapan dulu. Contohnya kita bina kotak ni. Kita bina 7 kotak. Kita bahagilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang kedua, masukkan perkara pada setiap baris pertama lajur berkenaan. Okey, yang pertama awak masukkan nama dan berat makanan. Yang kedua, masukkan EP peratus. Yang ketiga, masukkan ni EP gram. Yang keempat, nilai tenaga makanan kilojoule. Nombor 4 ni masukkan protein. Nombor 5 ni karbohidrat. Nombor 6 ni lemak. Nombor 7 ni jumlah nilai tenaga makanan kilojoule. Okey, hak ni kalau awak tak ingat ni awak boleh rujuk slide cikgu ni kalau awak tak ingat kerana nak buat kotak ni, kerana nak masukkan benda ni. Okey, lepas tu kita kenal pasti maklumat yang diberi pada soalan untuk dimasukkan ke dalam jadual pengiraan. Contohnya dalam periksa awak dia bagi contoh soalan ni. Okay, contoh soalan ni, kira nilai tenaga makanan bagi 100 gram belimbing manis. EP belimbing manis ialah 100%. Dalam 100 gram belimbing manis mengandungi 5 gram karbohidrat, 0.7 gram protein dan 0.1 gram lemak. Okay, kita ada dah info yang dia bagi dalam soalan ni. Sebelum tu kita buat dah kotak-kotak ni. Kita buat dah kotak-kotak ni siap. Kita just nak masukkan info-info yang dia bagi ni dalam kotak kita je. Okey, nama dan berat makanan ni dia cakap kat sini belimbing manis. Berat dia berapa? 100 gram. Kita pun tulislah belimbing manis 100 gram. EP peratus dia berapa? EP belimbing manis ialah 100%. Kita tulis je kat sini 100. Okey, lagi. Okey, ni adalah berat karbohidrat 5 gram, 0.7 gram berat protein dan 0.1 gram lemak. Yang kita nak cari ni, kita nak cari EP gram, kita nak cari protein, karbohidrat, lemak. Lepas tu kita nak cari jumlah nilai tenaga makanan dalam kilojoule. Okey, awak boleh tengok formula tadi. Okey, ni adalah formula kita kalau kita nak cari EP gram ni. EP gram, EP 100 kali berat makanan. Okey, contohnya 100/100 darab dengan 100 gram. Okey, EP peratus ni kita dapat daripada mana? EP peratus ni. Okey, ni adalah nilai tenaga makanan kilojoule ni ke. EP peratus ni kita tak payah cari sebab dia 100 dah. Kalaulah contohnya dia bagi 80, dia bagi kurang daripada 100. Kalau dia bagi kurang daripada 100, contohnya dia bagi 80 ke, 90 ke. Kalau 80 kita ubah je lah dekat sini 80.
per dengan 100. Kita guna formula ni. Nilai tenaga makanan kilojoule ni. Kita guna ni EP gram per 100. Ni awak tengok dalam kotak ni 100 per 100 darab dengan 100 gram. 100 gram ni kita ambil daripada mana? 100 gram ni kita ambil daripada berat belimbing manis ni. Berat belimbing manis ni 100 gram. Lepas tu EP. EP ni 100. Letak kat sini 100. Kalau dibagi EP 80, kita letak 80 atas ni. Per dengan 100. Per dengan 100 ni memang formula dia dah. Lepas tu kita darab je. 100 per 100 darab 100 gram. Lepas tu kita akan dapat 100 gram juga. Okey, untuk cari nilai tenaga makanan bagi protein ni, 100 per 100 ni 100 gram. Okey, 100 gram ni kita ambil daripada ni. Ni belimbing manis ni. Berapa gram? 100 gram. Kita guna formula ni. Nilai tenaga makanan ni EP 100 gram. Berat belimbing manis ni per dengan 100. Kita kali dengan berat nutrien dalam makanan. Okey, berat nutrien dalam makanan tadi 0.7 ni kita ambil daripada soalan tadi. Kalau protein 0.7, okay. 0.7 kita ambil daripada sini, kita kali 17 ni. Kita ambil daripada kok mula-mula tadi. Kok yang pertama ni, 1 gram protein bersamaan dengan 17 kilojoule. Okay, lepas tu kita kali dah 100 per 100 kali 0.7 kali 17. Kita dapat jawapan dia 11.9 kilojoule. Okay, setakat ni boleh faham tak? Awak semua? Boleh. Betul kau? Nak tanya soalan? Tak faham dekat mana? Ada tak? Syamimi, Syamizan, Nurin, Mariana. Okey, siapa nak tanya soalan? Ada hak tak faham? Tak ada? Faham dah. Faham dah. Okey, lepas tu kita kena kira karbohidrat pula. Okey, karbohidrat ni sama je lah dengan hak tadi. Dengan hak protein ni. Kita guna formula ni. Nilai tenaga makanan kilojoule ni EP gram per 100 kali berat nutrien dalam makanan kali nilai tenaga bagi 1 gram nutrien. Okey, 100 gram ni kita ambil belimbing manis, kita ambil sini macam tadi. 100 gram per 100 per 100 ni memang formula dia dah. Per 100 darab dengan 5. 5 ni kita ambil daripada cikgu suruh awak ingat tadi. 5 ni kita ambil daripada soalan dia. Karbohidrat ni 5 gram. Kita kali dengan 5 gram. Lepas tu 17 ni dia sama dengan protein ke sama dengan karbohidrat. Kat sini. Ini 1 gram protein bersamaan 17 kilojoule. Dia sama dengan karbohidrat ni dia sama dengan protein 17 kilojoule juga. Jadi kita ambil ni nombor ni 17 ni. Kita darab dekat sini. 100 gram daripada belimbing manis ni. 100 gram per 100. Per 100 ni buat apa? Sebab formula dia memang per 100 dah. Darab dengan 5 ni buat apa? Darab dengan 5 ni kita ambil daripada soalan. Soalan dia cakap 5 gram karbohidrat. Jadi kita pun ambil 5 gram karbohidrat, darab je. Darab 5, darab 17 tadi sebab jumlah protein ni sama dengan karbohidrat 17. Jadi kita dapatlah 85 kilojoule. Okey, untuk lemak pula 100 per 100 darab 0.1 darab 38. Okey, 100 ni kita ambil 100 gram belimbing manis ni, kita letak kat sini, kita masukkan dalam formula
100/100 darab 0.1. 0.1 ni kita ambil daripada soalan dia. 0.1 gram lemak kita darab 0.1 dan 38 ni kita ambil daripada nilai tenaga makanan bagi setiap 1 gram nutrien ni. Kita ambil ni 1 gram lemak ni 38 kilojoule. Lepas tu kita darab je lah. Darab dapatlah 3.8 kilojoule. Okey, untuk kita cari pula jumlah nilai tenaga makanan kilojoule ni, kita ambil jumlah hak bawah ni, jumlah hak kita dapat jawapan ni 11.9 kilojoule, 85 kilojoule, 3.8 kilojoule ni kita tambah semua, dapatlah jumlah nilai tenaga makanan ni kita dapat 100.7 kilojoule. Okey, ni adalah jawapan dia. Okey, kalau anda telah faham dengan penerangan cikgu tentang pengiraan nilai tenaga makanan tadi, jadi mari kita teruskan dengan aktiviti membuat latihan pengukuhan. Okey, kita tengok contoh soalan nombor 1 untuk awak lagi faham. Okey, soalan nombor 1 ni siapa boleh tolong baca? Boleh tak? Someone tolong baca soalan nombor 1. Syamimi boleh tolong baca ke cikgu? Atas ni tu. Atas ni. Kirakan nilai tenaga makanan bagi 100 gram betik. Okey, lagi. EP betik ialah 73%. Dalam 100 gram betik mengandungi 7.1 gram karbohidrat, 1.5 gram protein dan 0.1 gram lemak. Okey, thank you Syamimi. Okey, dia nak bundarkan jawapan anda kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, yang pertama mula-mula kita kena buat apa? Kita kena buat kotak dulu ke. Kita kena ada kotak dengan 7 laju. Okey, kotak tu kita isilah kotak yang pertama kita buat nama dan berat makanan, EP peratus, EP gram, nilai tenaga makanan kilojoule, kita ambil protein, karbohidrat dan lemak. Okey, yang terakhir, kotak terakhir kita isi jumlah nilai tenaga makanan kilojoule. Okey, kotak yang pertama nama dan berat makanan ni. Okey, daripada soalan ni kita boleh tahu nama makanan dia adalah betik. Lepas tu kita tulislah betik kat sini. Berat dia berapa? Berat dia ni 100 gram. 100 gram. Betik 100 gram. Lepas tu EP. EP peratus. EP ni kebiasaannya dia dah bagi dalam soalan tu. EP ni hak peratus ni. Hak peratus alik belakang ni. EP betik ialah 73%. Jadi kita just tuliskan kat sini. EP betik ni kita tulis 73 je. Okey, ni kita nak cari formula bagi EP gram. EP peratus ni kita boleh dapat dah daripada soalan. EP gram ni kita perlu cari. Okey, untuk kita cari EP gram ni kita ambil EP peratus ni 73 per dengan 100. Sebab apa dia per dengan 100? Dia memang kena per dengan 100 sebab tu formula dia dah. Untuk lagi kita kena kali dengan 100 gram. 100 gram ni kita ambil daripada mana? Okay, siapa tahu 100 gram ni ambil daripada mana? Daripada mana anak-anak? Adik-adik semua daripada mana? Maliana? Seratus gram kita ambil daripada buah betik ni. Kita ambil daripada betik ni, dia cakap betik ni 100 gram.
Kalau dia cakap 50 gram lah kita kena kali. Ni petik ni 100 gram kan. Kita pun kali dan bahagi macam biasa, kita dapatlah 73 gram untuk EP gram. Okey. Seterusnya nilai tenaga makanan kilojoule kita kena cari untuk protein ni. Untuk protein EP ni kita dapat dah. Kita guna formula. Kita ambil hak EP ni. EP ni 73 per dengan 100 darab dengan 1.5. Okey, 1.5 ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada soalan. Kita ambil 1.5 gram protein. Kita kali dengan 1.5. Lepas tu kita kena kali dengan 17. 17 ni kita ambil daripada yang tadi tu. Ni. 1 gram protein bersamaan dengan 17 kilogram. 17 kilokalori. 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 17 kilokalori. 1 gram lemak bersamaan dengan 38 kilokalori, maafkan cikgu, kilojoule. 1 gram protein bersamaan dengan 17 kilojoule. 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 17 kilojoule. Dan 1 gram lemak bersamaan dengan 38 kilojoule. Okey, kita ambil 100 per 100 darab 0.7. Okey, bukan yang tu, yang ni. 73 per 100 darab 1.5. 1.5 kita ambil daripada soalan ni. Lepas tu kita ambil darab dengan 70. Kita darab dengan 17. Lepas tu kita dapatlah jawapan. Okey, sama juga kalau kita nak kira nilai tenaga makanan bagi karbohidrat dan lemak. Sama juga macam tadi. 73 per 100 kita darab dengan 7.1. 7.1 ni kita ambil daripada 7.1 gram karbohidrat ni. Lepas tu 17 kilojoule untuk nilai tadi. 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 17 kilojoule. Kita ambil nilai tu, kita kali je. Dapatlah 88.11 kilojoule. Untuk lemak pula 73 per 100 kita kali dengan 0.1 gram lemak ni. 0.1 gram kita ambil daripada soalan ni. Lepas tu kita kali dengan 38. 38 ni kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada pernyataan dia bagi tu. 1 gram lemak bersamaan dengan 38 kilojoule. Kita just kali, kita dapatlah jawapan dia. Okey, untuk cari jumlah nilai tenaga makanan ni senang je. Kita dapat dah jawapan ketiga-tiga ni, protein, karbohidrat dan lemak ni. Kita tambah je belakang ni. Kita tambah, dapatlah jawapan dia. Okey, jawapan dia nak bundarkan kepada dua tempat perpuluhan ke. Okay, apabila kita bundarkan 109.499 kilojoule akan jadi 109.50 kilojoule. Okey, ni soalan nombor 2. Okey, samalah soalan nombor 2 pun. Okey, untuk tugasan awak hari ni, cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp untuk awak jawab soalan ni. Soalan ni cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp awak lah. Okey, lepas tu cikgu nak awak jawab dalam selai kertas, awak buat kotak macam yang cikgu ajar tadi. Boleh? Boleh ke semua? Boleh? Anda boleh? Boleh. Okey, lepas tu awak upload dalam Padlet. Nanti cikgu bagi link apa dalam WhatsApp semua. Boleh? Okey, kalau boleh. Okey, kalau boleh sebelum kita habis kelas kita, cikgu nak seorang bagi refleksi apa yang kita belajar hari ni. Sebelum kita tutup kelas kita. Boleh? Nurin boleh? Apa cikgu? Bagi refleksi apa yang kita belajar hari ini. Ikutlah awak nak ayat apa. Apa awak belajar hari ni. Susah ke, senang ke. Ayat sana. Baiklah, hari ini saya telah belajar mengenai
Hari ini saya telah belajar mengenai menentukan diet harian Sekali lagi. yang diterangkan dan indeks isi badan. Okey. Okey, bagus Nurin. Okey. Okey, sebelum cikgu habiskan kelas kita hari ini, okey, awak tahu kalau ni isu di Palestin ni? Okey, semua tahu kan? Okey, kalau semua tahu, jomlah kita sama-sama doa untuk Palestin ni. Cikgu ada satu video Kunut Nazilah berkenaan doa untuk rakyat Palestin. Okey, jom kita tengok sama-sama. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkapkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan menangkanlah ke atas kami. Okey semua. Okey, setakat itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okey, kita jumpa kelas kita hari Rabu ni.